semua dengar kan? Okay, saya rekodkan ni. Jadi saya sekarang ni awak tolong pinkan yang saya punya satu lagi ya. Yang ada gambar ni. Okay. So sekarang ni kita nak bina satu bulatan yang berjejari 50 mm yang menyentuh di sebelah luar bulatan P dan di sebelah dalam bulatan Q. Okey, jadi bulatan P ni kat sini dia akan menyentuh somewhere here lah di sebelah luar. Manakala yang bulatan Q ni di sebelah dalam. So kalau dalam dia mesti dalam kat sinilah, around sini atau sini kan. Jadi kita nak buat satu bulatan. Okey, contohnya macam ni kita tunjukkan. Kita ada satu bulatan P, satu bulatan Q. Kita nak buat satu bulatan macam ni menyentuh dia. Sebenarnya hari tu kita dah bincang. Tapi saya tak detailkan lagi sebab saya tak ajarkan hari tu sebelum habis kelas tu. Okey. Jadi kalau bulatan P dia punya pusat dekat sini. Jari dia 25. Manakala bulatan Q pusat dekat sini. Jari dia 20. Jari yang kita nak bina adalah 50. Jadi daripada P berapakah jarak nak sampai ke pusat bulatan 50 tu? Berapa jarak ni kalau daripada P? Sebab kita nak bina dia di luar. Dia bertangen di luar. Kita kena campur ke kena tolak? Tambah ke tolak? Tolak. Tolak ke? Sebab gini, kita nak bina macam inilah kan bulatan ni. Yang ni bulatan dia jari 25. Yang ni pula kat sini dia jari dia 50. So dari sini nak ke sana, berapakah jarak dia? Dari pusat P, berapakah jarak dia? Kena tolak ke tambah? Ni 25, yang ni 50. Kalau dia lipat, kena tambah ya. Jadi kita ambil jaraknya 50 tambah dengan 25 iaitu 75 mm. Ambil 75 mm dan letakkan dia pada ambil ni, kita letakkan pada P. Okey, buat satu lengkuk. Buat satu lengkuk and then ambil pada Q pula. Q ni Q punya pusat, dia punya jarinya adalah 20 jari dia. Kalau jarak dari sini, kat sini kata kalau titik tangen dia adalah 50. Jadi kalau dekat Q, kita kena, kat sini adalah 20, yang ni 50. Jadi kita kena, kalau daripada sini, kita kena tolakkan dia So, 50 tolak dengan 20. 50 tolak 20 sama dengan 30. So daripada Q pula kita ambil dia jari dia 30. Yang ni adalah kombinasi di antara Doraemon dengan Mickey Mouse. Okay. So yang ni adalah mata untuk Mickey Mouse. Kita dapatlah kat situ. So dah dapat pusat dia kat sini. Berpusatkan kat situ. Kita ambil, kita sambungkan daripada pusat ke pusat. And then yang ni daripada pusat ke pusat. Jadi kita dapatlah titik tangen. Satu titik di sini. Satu lagi titik tangen dia di sini. Okey. Berpusatkan di titik tersebut. Berjejari pergi kepada titik tangen itu. Kita dapat tu. Okey. Kalau tak dapat betul tu maksudnya salah lah kita punya ni. Tak berapa nak accurate. Okey. Kita kena dapat dia betul-betul dia ngam. Kena. Sebab kata menyentuh kan. Menyentuh. Okey dia menyentuh. Okey, menyentuh kat sini. Sentuh kat sini. Okey menyentuh betul-betul. Okey. So kita dah dapat dia sentuh dia. Titik tangen. Okey, kita hitamkan dia. Dapat menyentuh bulatan tersebut. Nampak cara dia? So
Ini adalah mata Doraemon. Ini adalah telinga Mickey Mouse. Jadi kalau lengkung ataupun bulatan lengkung bertangen dengan lengkung, tangen dengan lengkung dengan bulatan secara luar macam ni, kita kena tambah. Kalau lengkung bertangen dengan bulatan secara dalam, tadi luar ni secara dalam, macam ni, kita kena tolak. So jari 50 tolak dengan yang di sini. So dapat 30 jarak ni. Yang ni pula jari 50 tambahkan dengan 25 ni. So dapatlah jarak ni ke sini. Boleh faham ya? Okey. Boleh ke tak? Boleh. Okey, yang ni adalah tadi kombinasi di antara yang ni Doraemon. Yang ni pula Mickey Mouse. Dia boleh buat combine Tapi cermin mata dengan apa basikal dia tak boleh combine Dia tak boleh combine lah macam ni. Takkanlah satu duduk dalam, satu duduk luar. Dia akan jadi kalau satu duduk dalam, satu duduk luar tak boleh tu. Yang ni dia boleh. Kalau Mickey Mouse dengan Doraemon dia boleh combine. Sebelah-sebelah. Okey. Sekarang ni kita pergi kepada nombor 12. 12 ni apa beza dia? Nombor 12 dengan nombor sebelum-sebelum ni. Apa beza dia? Cuba nak tanya awak. Kita kalau nak lukis bulatan, nak buat bulatan kita kena ada dua perkara. So yang pertama, dia punya pusat. Yang kedua, jari. Okay. Nak lukis bulatan mesti ada dua benda. Pusat dan jari. Sekarang dia kata bina satu bulatan yang melalui titik R dan bertangen di S. Dia bagi satu titik. Sini titik R. Dia melalui dan dia bertangen dekat titik S. Okay. Tetapi dia tak bagi pusat, dia tak bagi jejari. Tapi dia bagi keadaan lah. Ada keadaan. Kalau kita nak bina satu bulatan, ingat tak dulu macam mana kita nak bina bulatan? Kalau kita nak tentukan titik pusat, kalau kita ada, ini macam perentas lah, RS ni macam perentas. Kita kena buat apa? Kita dah ada satu perentas. Kita kena buat apa? Anak murid sekalian? Oi, ramai yang live meeting kenapa? Tak cukup data ke? Okey, kenapa, macam mana kita nak buat? Masuk balik. Syakir masuk. Okey, sekejap admit. Boleh tak siapa terangkan? Ingat tak macam mana dulu kalau kita ada satu lengkuk, kita nak dapatkan titik pusat bagi lengkuk tu, kita kena buat dua perentas kan? Buat dua perentas. Lepas tu kita bahagi dua perentas ni, bahagi dua. Lepas tu yang ni kita bahagi dua juga perentas. Kita dapat titik pusat dah lah bagi lengkuk tersebut. Sekarang ni RS ni merupakan perentas. So kita kena bahagi dua lah perentas tersebut. Okay, baru kita dapat satu garisan. Okay. Kita bahagi dua perentas ini. Buat besar sikit. Di kanan, di kiri dan di kanan. Saya letakkan dekat R pula. Di kanan dan juga di kiri. So dua perentas ni saya sambungkan dia. Pusat ke perentas-perentas tu. Okay. Dapat satu perentas ni, satu garisan ni. Okey. Kita sekarang ni baru dapat satu garisan. Dia nak dapatkan titik pusat dia. Titik adalah persilangan antara dua garisan. Kita tahu bahawa dia kata dia bertangen dekat sini. Okey, macam soalan ni lah. Bila dia bertangen kat sini, kita kena pergi ke pusat dan kita akan garis ni kita teruskan garisan dia. Jadi macam ni lah yang ni. Daripada S, titik tangen dia, kita pergi kepada pusat O,
kita buat satu garisan. Okey, kita teruskan garisan tersebut. Garisan tersebut akan kena dengan pembahagi 2 perentas tadi tu. Maka dapatlah titik pusat bagi lengkung yang baru. Ini merupakan titik pusat dia. So berpusatkan di situ, di sini. Okey, pergi jari kepada R ataupun pergi kepada S. Okey, kalau tak betul dia dapat, awak kena adjust sikit. Sikit. Ni saya tak berapa nak jitu lah. Maksudnya kalau awak dapat tak tepat, dia tak jitu dia punya. Masa pembahagi tu tak jitu. Saya nak kena tarik sikit. Awak mesti buat tepat lagi pada saya kan. Sebab saya tak, kalau nak buat ni dia kena duduk elok-elok. Tempat yang sesuai. Okey ni dapat ya. Dah dapatlah satu lengkuk. Ya, satu bulatan yang menyentuh melalui AR dan menyentuh dengan titik ni atau bertangent dengan bulatan ini di S. Okey. So dia tadi cara nak cari pusat dia, yang pertama sambungkan R dengan S sebab dia merupakan perentas. Bahagi 2 perentas tersebut. Dah dapat pembahagi 2 perentas itu. Lepas tu daripada titik S, sambungkan ke O, pusat bagi bulatan yang sedia ada itu. Dan teruskan, kita akan dapat dia bersilang. Itu merupakan titik pusat bagi lengkung yang kita nak cari. So berpusatkan di sini, sebab dia kata dia punya ni adalah ke R ataupun ke S. Titik tangent dia tahu, kita buat satu bulatan. Awak boleh buat bulatan penuh lah kalau awak nak. Ataupun kalau dia sampai ke R saja, kita buat R sajalah. Okey. So, boleh buat bulatan penuh. Macam ni. Satu bulatan ni. Okey So, maka nombor 12. Ini saya namakan dia kaedah ni. Sebab yang ni kita buat ni. Okey, macam ni. Saya namakan, awak nampak dia macam ada nombor 4 kat sini yang terbina. Saya namakan dia Fantastic 4. Fantastic 4. Okey Ini kaedah yang ke-6. Okay, yang ke-6 saya namakan dia Fantastic 4. Okay, yang pertama itu kita belajar one drop. Yang kedua cermin mata. Yang ketiga basikal. Yang keempat Doraemon. Yang kelima Mickey Mouse. Dan yang keenam Fantastic 4. Okay, kita ada satu lagi yang ada saya bagi nama juga. Okay, boleh tak saya proceed? Yes. Yes, okay. Kita boleh proceed Kita proceed kepada nombor 13. Sekejap sambil-sambil tu saya nak tengok kehadiran. Yang direkodkan. Okey, Azri Farhan dan Nishakir Muhammad. Ya, nama apa ni? Oh, dah dapat suara amaran tak pasal kehadiran? Belum lagi Okey, Danish Hakim, Muhammad Afiq Irfan, Nasrul Danish, Nur Aina Najwa, Nur Alia, Sofia Humaira, Abdullah Imran, Airin Nabila, Aisyah Imanina, Alif Zafran, Amir Haris, Firda Aulia, Muhammad Adib, Muhammad Aiman, Muhammad Amirul, Muhammad Aiman Husni, Muhammad Faris Azmi, Muhammad Razik Zahir, Nur Idlan, Suhana Safrani, Syakir, Wan Auni dan juga Wan Muhammad Irfan. So 25 orang, 4 orang tak hadir.
Safwan lah, termasuk Safwan tak ada saya tak nampak. Safwan lah selalunya kadang-kadang ni kita dapat tahu dia punya kehadiran ni ke tidak. Kali ni tak dengar suara dia memang tak ada lah tu. Okay, so kita nak bina satu bulatan yang bertangen kepada bulatan. Cikgu macam kabur je. Saya kabur sekejap saya cuba adjust. Kabur Masih kabur lagi? Masih kabur. Tadi okey ni sekarang ni? Dah okey cikgu, dah okey. Okey okey right. So okey. So sekarang ni kita nak bina satu bulatan yang bertangen kepada bulatan DP. Bertangen bulatan P bukan DP. Dia bertangen dengan bulatan ni. Pusat bagi ni adalah bulatan yang kita nak ni adalah kat P ni dan juga dia bertangen dengan garisan DQ. Okey, di sini Q dia. Kita tahu titik tangen dia DQ. Tapi sekarang ni kita nak cari titik tangen dia dekat F. Macam mana? Nak dapat kat mana F ni? Dekat F pula. Dekat ni, dekat lilitan bulatan ni. Okey, daripada Q ni, bulatan ni. Okey, katakanlah kita ada bulatan. Ni ada satu titik pada satu garisan. Kita nak buat satu bulatan yang menyentuh. Macam tu lah. Macam tu. Nak buat satu bulatan macam tu. Yang menyentuh. Tapi ini bulatan ni besar. Yang bulatan yang kita nak buat kecil. Okey, so sekarang ni mula-mula step kita yang pertama kita kena buat ni satu garisan ni. Kita buat satu garis normal line. Okey, nak bina normal line daripada garisan ini. Garisan ni kita nak bina normal line. Cikgu akan, okey, kalau awak ada I square, cikgu tak ada I square. Okey, tarik macam tu Jadi kita cikgu ambil dia punya garisan lurus, garisan ni. And then buat macam ni je. Tak payahlah awak nak bina garisan 90 darjah. Normal line mesti 90 darjah kan. Okey, buatlah satu garisan macam tu. Okey, lepas tu daripada ni garisan ni bina selari, satu garisan selari melalui titik P. Melalui titik pusat P ni, bina satu garisan yang selari dengan garisan tersebut. Okey, yang bertentangan dengan Q, dia ada satu titik kat sini Jangan ambil yang ni, yang bertentangan dengan Q. Kalau Q duduk kat sini, ni Q, kita nak dapatkan satu titik, saya namakan titik E lah, yang bersilang dengan ni. Okey, saya sambungkan titik E ni pergi ke titik Q. Okey, saya sambungkan titik E pergi ke titik Q. Okey, dia saya sambungkan, nampak tak dia kena dengan lilatan bulatan ini. Di sini adalah titik tangen dia. Saya namakan titik F. Okey, titik tangen dia adalah titik F Titik bulatan tersebut akan bertangen dengan bulatan P ni pada titik F. Okey, sekarang ni kita baru tahu satu garisan ni normal line dia lah. Kita tak tahu lagi macam mana kita nak dapat satu garisan lagi supaya kita dapat titik pusat. Okey, sambungkan daripada pusat P pergi ke titik F. Ini pusat P. Okey, pergi ke titik F. Okey, sambungkan P pergi ke titik F. Okey, dia akan kena dengan garisan normal line yang kita buat mula-mula tadi tu. Okey, ini adalah pusat. Katakanlah ini saya namakan dia pusat O. Okey, ini adalah pusat bulatan yang kita nak lukis. So, pusat dah ada. Di jari pun dah ada, iaitu pergi ke OF ataupun OQ. Itu sebagai jari dia sebab kita tahu di situ adalah titik tangen dia. Okey, dan buatlah satu bulatan yang bertangen dengan dia bertangen dengan garisan di Q dan dia bertangen dengan satu bulatan. Okey, tadi motif kita nak dapatkan titik tangen ini supaya kita dapat dia punya, kita tahu daripada normal line ni, daripada ni kalau dia bertangen dia mesti melalui titik tangen tersebut dan dia akan bersilang dengan ni, dapatlah pusat. Okey, itu tujuan kita. Tadi mula-mula kita buat normal line ni. Okey, garisan normal line. So kita selarikan normal line ni. Okey, selarikan melalui P. Pusat yang satu gitu. Okey, and then kita tarik naik, kita dapat E. So daripada E, kita sambungkan pergi ke Q. Kita dapat titik F. Daripada pusat,
Kita sambungkan ke F, teruskan. Yang bersilang itu adalah pusat yang kita cari. Berpusatkan di sini, berjejari pergi ke Q ataupun pergi ke F, buatlah bulatan tersebut. Okey. Saya namakan ini pula, konsep ini, sebab saya nampak dia macam N. Ada orang panggil kupu-kupu, butterfly, pun boleh juga. Tapi saya namakan ni CN. Okay. Kaedah yang ke-7. CN. Okey, ada persoalan? Jelas tak cikgu cakap? Jelas, jelas. Jelas, okey, bagus. Okey. Okey Semua boleh tak cikgu sambung lagi satu lagi? Yang ni dia lebih kurang sama juga dengan CN. Cuma dia tak bagi garisan. Okey. Dia cuma kata bina, okey, nombor 14 saya naikkan ke atas sikit. Ataupun saya turunkan ke sini ke bawah sikit. Dia kata bina satu bulatan yang bertangen dengan bulatan B di P. Okey. Dia bagi dah kat sini satu titik tangen dia di P dengan bulatan B ni. Pusat dekat sini B. Okey, bina satu bulatan dan juga dia kata dan juga bulatan A. Dia akan bertangen dekat bulatan dengan bulatan A ni. Di mana tak tahu. Kita nak kena carilah. Jadi step dia yang pertama kita sambungkan. Kita tahu bahawa kalau dia bertangen, dia mesti sambungkan daripada tangen ke pusat tersebut. Okey, kita dah sambungkan pusat tu. Lepas tu, kita buat yang sama jugalah. Kita selarikan garisan ini. Kalau dia tangen kat sini, kita selarikan dia. Okey, selarikan garisan ini. So, melalui pusat A. Okay. So, kita akan kena lilitan bulatan yang opposite dengan P. So, dapat E lah. So, berpusatkan di E. Sambungkan E pergi ke P. Jangan pergi ke B pula Sambungkan E pergi ke P. Okay, dapat ni kat situ. So kita akan dapat dia kena dengan lilitan bulatan ni. Saya namakan dia F. Okay. Itulah titik tangen yang kita nak cari tau. Dia bertangen dekat F dengan bertangen dekat P. So biasalah kan itu saya kata daripada pusat, kita nak cari pusat pada lengkuk yang kita buat. Daripada pusat pergi ke titik tangen. Titik tangen ni, okay, saya extendkan dia. Pusat. Okey. So dia akan kena kat sini. Ini merupakan titik O, titik pusat bagi bulatan yang kita nak lukis. Berpusatkan di O, berjadi pergi F ataupun pergi P. Okey, kita lukis satu bulatan. Yang mana bulatan itu bertangen dekat P dengan bulatan B dan juga dia bertangen dekat F dengan bulatan A. Jadi motif kita adalah nak cari titik F ni. Bila kita dapat titik F, yang ni kita tahu normal line ni, jadi kita akan dapat daripada pusat, sambungkan ke F terus, dapat nada pusat. Okey. Yang ni adalah sama lebih kurang macam CN jugalah. Okey. Cuma saya nak tengok CN dan juga Fantastic Four. Apa beza dia? Okey, sekejap Ini CN.
Yang ni Fantastic Four. Okay, yang ni Fantastic Four. Apa beza dia? Dalam dan luar. Dalam dengan luar. Okey, kalau yang ni dia macam dalam kan? Okey, lagi selain daripada tu? Selain daripada tu. Satu dalam, satu luar, ya betul. Satu lagi. Awak perasan tak? Kalau yang ni, memang dia nampak ada dua titik kan? Ada dua titik. Tapi dia satu melalui, satu lagi dia bertangent. Manakala yang CN tadi, mana CN tadi? CN ni dia ada dua titik yang bertangent. Okey, dia ada titik dua titik F dan titik Q ni dia bertangent. Okey. Dia mesti, kalau dia cakap bertangent tu awak boleh gunakan kaedah CN. Tapi kalau ada satu titik tangent saja, kita kena gunakan kaedah Fantastic Four. Walaupun dia bagi dua titik, tapi satu titik tu bertangent, kita gunakan kaedah Fantastic Four. Tapi kalau dua titik yang bertangent, kita gunakan kaedah CN. Okey ya? Memang satu di luar, satu di dalam. Tapi ada juga situasi dia di luar. Dia buat di luar. Tetapi dia buat di luar tetapi dia kat titik tangent ni satu je. Okey, contohnya kan. Dia kata dia melalui titik F kat sini. Okey, dia melalui titik F kat sini. Dan dia bertangent, katakanlah dia melalui titik F. Dia melalui titik Q dan dia bertangent dekat F. Dia tak kata yang ni dia bertangent. Jadi kita akan gunakan apa kaedah? Kaedah tu lah. Sambungkan ini ke sini. Okey, lepas tu bahagi dua perentas. Lepas tu daripada ni sambungkan, dapatlah dia punya pusat dia. Itu ceritanya. Kalau dia kata bukan bertangent. Okey, boleh faham ya? Dia boleh juga jadi di luar pun boleh. Sebenarnya boleh applicable. Dia boleh dapat. Cuma tak selalunya orang buat yang di dalam tu je lah yang kita gunakan kaedah cek. Fantastic Four. Okey, kita dah review soalan nombor 15. Kita dah review juga soalan nombor 16. Saya dah suruh juga awak buat soalan nombor 17. Okey. Okey, saya stopkan saya punya recording sekejap